Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. لقد قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 85. Maksud firman Allah Subhanahu wa taala, dan barang sesiapa yang mencari agama ataupun cara hidup selain daripada Islam, nescaya tidak akan diterima sama sekali di sisi Allah, dan pada hari akhirat dia termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Yang dihormati lagi dikasihi yang berbahagia Al-Fadil Al-Akh Tuan Imam, yang dihormati tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama diberkati dan dirahmati Allah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana alhamdulillah di atas taufik dan hidayah daripada Allah, dapat sama-sama kita menjalani kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, dengan kita berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana alhamdulillah sehingga ke saat ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan hidayahnya kepada kita. Dan kita berdoa mudah-mudahan hidayah Allah Subhanahu wa taala itu akan berkekalan kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, alhamdulillah pada hari ini kita berada di dalam bulan Sya'ban. Insya-Allah beberapa hari lagi kita akan masuk Ramadan Al-Mubarak. Ini bermakna makin hari kita bertemu dengan bulan Sya'ban dan Ramadan, maknanya makin berlalu masa kita dan makin berjalan waktu kita ketika mana kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Maka sedarlah ataupun tidak kita, walaupun keadaan masa itu berlalu dengan begitu pantas, sehingga Nabi SAW nyatakan kepada kita dalam sepotong hadis. Nabi kata, kamu tunggulah akan sampai kepada manusia itu satu zaman yang yataqarrabu zaman, Nabi kata masa berlalu dengan begitu pantas. Setahun kamu akan rasa seumpama sebulan. Sebulan kamu akan rasa seumpama seminggu. Seminggu tu kamu akan rasa seumpama sehari.
Sehari kamu akan rasa seumpama sesaat. Sesaat itu kamu akan rasa, Nabi kata, kadar mati binar, seumpama percikan api. Nak gambarkan kepada kita bagaimana pantas dan lajunya masa itu melalui dan melepasi kita. Dalam hal keadaan kita yang kita khawatiri ialah berada dalam keadaan tak ada apa-apa perubahan. Nak berubah apa, Ustaz? Tak payah berubah-berubah lah. Perubahan kepada yang tak baik, kepada yang baik kepada yang lebih baik. Kerana tuan-tuan sekalian, itulah mahalnya harga syurga Allah Ta'ala. Dan itulah mahalnya harga sebuah pertemuan dengan Allah. Kenapa saya sebut begitu? Kerana Allah Ta'ala sebut di akhir surah Kahfi, ayat yang selalu kita baca. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang sesiapa yang ingin bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala sebut. Bertemu dengan Allah ni tuan-tuan sekalian, nikmat yang paling suka, paling manusia suka. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Mustika Hadis. Kalau ada ustaz-ustaz mengajar tuan-tuan kitab Mustika Hadis, dalam kitab Mustika Hadis pengarang ada petik sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan keadaan dan kedudukan manusia, terutamanya orang-orang yang beriman dan bertakwa pada Allah, yang telah dianugerahkan syurga oleh Allah di dalam syurga. Maknanya seronok dah syurga ni. Gambaran seronoknya syurga ni, apa sahaja yang dicita-citakan waktu tu oleh penghuni syurga, dia akan dapat. Apa pun yang dia cita-cita. Hari ni banyak benda yang kita bercita-cita tak dapat. Ada orang bercita-cita nak anak, menikah dekat 12 tahun tak dapat anak. Macam-macam berubat dah. Kena pula menantu anak kita. Tebal muka-muka, jumpa kawan-kawan, kawan-kawan duk tanya tak dapat apa-apa lagi ke anak hang. Ikut ke adik-beradik belah kita tak ada masalah, adik-beradik belah dia lagi tak ada masalah, 11 orang. Tapi tak boleh lagi. Tengok-tengok hak orang lain duk keluar dalam televisyen, masuk dalam harian Metro, pantang sentuh, beranak selalu. Tak. Pantang sentuh. Maka nak sebutnya tuan-tuan sekalian, begitulah Allah Ta'ala uji kita dalam keadaan Allah Ta'ala sebut orang-orang yang diberikan kelebihan yang Nabi gambarkan dalam syurga, apa sahaja yang diingini dia akan dapat. Maka maknanya seronoknya syurga ini sehingga kalau boleh orang tak usah keluar. Tapi Nabi sebut akan ada satu masa bagaimana malaikat datang beritahu pada penghuni syurga, ada satu lagi nikmat, kalau kau tengok yang ni kau tak peduli dah syurga. Maka malaikat sebut, Nabi kata, malaikat kata itulah apabila Allah Ta'ala memperlihatkan wajahnya, memperlihatkan dirinya. Maka waktu tu tidak ada nikmat yang paling nak dikehendaki, yang paling nak dilihat, yang paling nak dikecapi oleh penghuni syurga, yang dah rasa seronok dengan syurga itu, melainkan asyik melihat wajah Allah Ta'ala. Macam mana? Wallahu ta'ala a'lam, kita tak tahu. Jangan pula duk balik pening, duk tengok ke kipas macam mana wajah Allah Ta'ala. Tak boleh. Nabi kata,
tufakkiru fi khalqillah wa la tufakkiru fillah. Mikirlah tentang kejadian Allah. Tak salah nak mikir mata kita buat apa gini, nak mikir kenapa telinga duduk tepi, nak mikir macam mana kita pusat badan comel molek, nak mikir macam mana Allah Ta'ala buat unta. Afala yanzuru ilal ibili kaifaku faquliqat. Apakah mu tak tengok macam mana kami menciptakan unta? Allah Ta'ala tanya kita. Tetapi Nabi larang, wala tufakkiru fillah wala tufakkaru fillah. Jangan kamu mikir tentang zat Allah, fatahlik, kamu akan binasa. Cuma Nabi beri jaminan orang yang bertakwa, orang yang beramal saleh, orang yang mendapat title penghuni syurga, salah satu nikmat yang bakal dia kecapi, dia melihat wajah Allah. Maka apa prasyarat golongan itu dapat bertemu dengan Allah pada hari akhirat? Maka di akhir surah Kahfi Allah Ta'ala letak syarat dia. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang sesiapa yang nak bertemu dengan aku, Allah Ta'ala sebut pada hari akhirat, ada dua syarat dia. Yang pertama, falyamal amalan saliha. Yang kedua, wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Yang pertama, hendaklah kamu ya'mal salihah, beramallah dengan amal saleh, memperbanyaklah amal saleh. Tak kira apa pun. Amal saleh ni apa? Duduklah masjid, pegang buah tasbih ke? Tak semestinya. Amal saleh ni apa sahaja yang kita buat, tidak bercanggah dengan syariat Allah, yang kita niatkan kerana Allah, maka itu adalah amal saleh. Mesti perbuatan amal tu yang tak bercanggah dengan syariat. Dia tak boleh semata-mata kerana Allah. Saya mencuri kerana Allah, Ustaz. Lain macam bunyi. Maknanya yang tidak bercanggah dengan syariat. Yang kedua, dia buat kerana Allah. Maka itu amal soleh. Saya mengajar kuliah muslimat pukul 3 petang. 100 orang muslimat. Saya sebut ibu-ibu masak nasi, berjalan pergi pasar beli ikan kembung. Itu adalah ibadat. Terjegang bunyi mata. Takkanlah masak nasi, basuh nasi pun ibadah, Ustaz. Ibadah. Ibu masak nasi di rumah, hukum dia wajib. Ibu pegang buah tasbih di masjid, hukum dia sunat. Nampak? Lalu nak sebutnya apa sahaja yang kita buat yang membawa kita kepada hampir pada Allah, maka itulah syarat untuk kita bertemu dengan Allah. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak mensyirikkan Allah segala-galanya. Maka bila kita memahami ayat ini, tuan-tuan sekalian, maknanya Allah Ta'ala letak syarat untuk kita memahami, untuk kita melakukan dan melaksanakan amal soleh ini. Terlebih dahulu kita perlu memahami tentang pemahaman kita berhubung dengan persoalan Islam. Menjadi sesuatu yang cukup merisaukan saya. Bagaimana pemahaman umat Islam mutaakhir ni macam-macam. Ada orang faham Islam ni macam-macam, definisi Islam ni macam-macam. Ustaz, saya sembahyang, alhamdulillah saya Islam. Adakah padan dengan sembahyang itu sahaja kita Islam? Alhamdulillah Ustaz, saya pergi haji, kalau naik sekali lagi nama tahun ni dah masuk 18 kali. Ustaz baru pergi sekali, dia dan lagi kata kat kita. Adakah haji itu sebagai mengukur kita tu sebagai seorang Islam dan memahami Islam? Tuan-tuan sekalian, Nabi sebut dalam sepotong hadis. Nabi SAW bersabda, ya'ti 'ala nasi zamanun la yabqa minal islamu illa ismuh wa la yabqa minal Qur'an illa rasmuh masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda ulama'uhum tahtu man adimus sama min indihim fitnah wa fihim ta'un atau kama qala alaihi salatu wasalam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan sampai kepada manusia itu suatu zaman. Yang zaman tu Nabi kata,
akan berlaku 4 perkara yang menandakan akhir zaman yang Nabi takut sampai ke manusia waktu tu. Iaitulah yang pertama, Nabi kata, la yabqa minal islamu illa ismuh. Bagaimana tidak kekal Islam pada seseorang umat akhir zaman melainkan nama dia Islam. Sebab nama. Mujur nama kita ni ada beza. Kalau Allah Ta'ala buat, tak ada beza nama ni. Cina pun nama macam tu, India pun nama macam tu, Melayu pun nama macam tu, Arab pun nama macam tu, tak ada beza. Maknanya kita tak boleh nak kenal mana Islam, mana bukan Islam. Cuma bila tinggal lagi, nama tu ada beza. Sebab nama Abdullah, sebab nama Maimunah. Nama tu ada beza. Tuan-tuan, parak lagi Nabi kata. Saya cover line juga tadi, umat Islam akhir zaman ni, ada orang dia mengaku sebab dia semayang saja dia Islam dah. Nabi tak kata semayang dah. Nabi tak kata puasa dah. Nabi tak kata haji dah. Nabi kata yang tinggal pada Islam di akhir zaman tadi, jangan kata semayang, jangan kata puasa, jangan kata haji. Nama ya, Nabi kata. Barak lagi Nabi sebut, tuan-tuan. Macam tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Betul dah. Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus duk mengajar kita tu. Fadhil Ustaz Azhar duk mengajar, dia duk sebut bagaimana manusia, umat Islam yang dia pergi kerja, balik kerja, dia tidur. Esok pagi keluar balik kerja dia tidur, tak mari masjid, tak solat jemaah, tak mengaji, dia serupa lembu. Bunyi tu macam parak dah. Rupanya Allah Ta'ala buh dalam Quran parak lagi. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, mereka yang Allah Ta'ala beri mata, beri akal, beri telinga, beri penglihatan, tak buat semua itu. Ulaika kal an'am balhum adal. Allah kata manusia yang macam tu seperti binatang. Ustaz Azhar dia sebut lembu. Lembu tu kira berlapik sikit lah. Allah Ta'ala sebut mereka seperti binatang. Bahkan Allah Ta'ala sebut balhum adal. Kadang-kadang lebih teruk daripada binatang. Bukan saya sebut, ini firman Allah. Macam tu juga dalam hadis yang kita baca. Nabi kata, jangan kata sembahyang lekat pada umat Islam. Jangan kata puasa lekat pada umat Islam. Jangan kata haji lekat pada umat Islam. Nabi kata, la yabqa minal islamu illa ismuh. Tak kekal pada umat manusia di akhir zaman Islamnya, melainkan sebab nama. Allahu Akbar. Kita tak apalah tuan-tuan, duk kawasan yang masjid hidup, yang surau hidup, jiran-jiran pakat duk lawan perhati juga. Nuh orang duk di taman, jiran pun dia tak kenal. Masjid pun jauh, nak dengar azan pun susah. Ingat tak ada lah tuan-tuan. Ni kita dah 8.20, segat 8.35, 8.40 dah masuk Isyak. Berapa orang lagi tak peduli time ni duk beradap televisyen, pakai kain tuala ya. Dia duk tengok buletin TV 3 suku tak habis-habis. Tuan-tuan. Dia duk rasa okey lagi. Padahal satgi Isyak nak masuk dah. Sebab apa? La yabqa minal islamu illa ismuh. Pertama. Yang ni poin saya, cuma saya nak perhabis hadis ni. Yang kedua Nabi kata wala yabqa minal Quran illa rasmuh. Quran ni tak ada siapa reti baca, tak ada siapa reti faham, melainkan yang tinggal pada Quran hanyalah tulisan-tulisan Al-Quran sahaja. Masjid-masjid mereka amirah, tersegam indah, wa hiya kharabum minal huda, akan tetapi jauh daripada hidayah Allah. Masjid cantik, kristal pula tuan-tuan. Wahiyya kharabun minal huda. Sembahyang jemaah tak ada. Nak boleh dapat satu saf susah. Ini Nabi sebut ni. Ustaz pandai-pandai reka ni. Tak, ni Nabi sebut. Yang keempat Nabi sebut, ulama yang ada di zaman mereka manusia yang paling jahat kerana tidak beramanah dengan ilmu. Mereka tidak amanah dengan ilmu. Mereka mengekang ilmu, menutup ilmu, hijab ilmu. Mereka tak mau menyampaikan ilmu secara tepat. Sedangkan ilmu ni kebenaran daripada Allah. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran hak itu daripada Allah. Jangan kamu tutup. Maka orang yang menutup ilmu, orang yang tak mau menyampaikan ilmu, orang yang sengaja
mencari alasan untuk membawa ilmu dan menyampaikan ilmu pada manusia dengan yang sebenarnya, mereka itu ulama-ulama yang jahat. Daripada mereka timbulnya fitnah, dan kepada mereka fitnah itu akan kembali. Ini Nabi sebut. Cuma yang saya nak sebutnya, bagaimana Nabi dah sebut dalam hadis ni, la yabqa minal islamu illa ismuh. Umat di akhir zaman, Nabi kata tak tinggal Islam padanya melainkan nama. Maknanya apa? Saya dah Islam. Memahami Islam, mendefinisikan Islam hanya pada nama. Adakah itu Islam? Ada orang, saya Islam Ustaz, semua ibadat saya buat. Adakah Islam tu pada ibadat saja? Kalaulah Islam tu pada sembahyang, tonton balik nanti, try buka Al-Quran, tengok terjemahan Quran, mana ayat Allah Ta'ala sebut tentang sembahyang? Berapa ayat Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang sembahyang, tuan-tuan? Yang ada 30 juzuk, 114 surah. Ada sebahagian ulama sebut ada 6,665 ayat itu. Berapa ayat Allah Ta'ala sebut direct tentang sembahyang? Melainkan kita akan jumpa tak lebih daripada 10 ayat. Dah kalau tak lebih daripada 10 ayat, 6,656 ayat lagi, Allah Ta'ala cerita pasal apa? Kalau dah kata Islam itu hanya pada sembahyang sahaja. Macam tu juga dengan puasa, zakat, haji. Tuan-tuan turun cek mana ayat yang Allah Ta'ala sebut direct. Sebut perkataan as-salah, sebut perkataan az-zakah, sebut perkataan as-siyam, sebut perkataan al-hajj. Tidak kurang lebih daripada setiap satu tajuk itu 10 ayat. Tuan-tuan tolak tengok. So ada 6,000 ayat lagi Allah Ta'ala cerita pasal apa? Inilah yang dimaksudkan tentang Islam. Maka Allah Ta'ala berfirman, tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 89. Dalam surah An-Nahl ayat 89, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Kitab, yakni Al-Quran. Tujuan apa Al-Quran ni? Tibyanan likulli syai'in, menerangkan segala-galanya. Allah Ta'ala sebut tibyanan likulli ahwalis salah, menerangkan bab-bab berkisar tentang sembahyang. Allah Ta'ala tak sebut begitu. Menerangkan tibyanan likulli ahwalis siyam, menerangkan tentang selok-belok puasa sahaja. Tak. Allah Ta'ala sebut wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in. Orang mengaji bahasa Arab dia akan tahu. Allah menurun dan kami menurunkan Al-Kitab. Apa Al-Kitab? Yang ini Quran. Tujuan apa Al-Quran Allah Ta'ala wa turun? Tibyanan likulli syai'in, menerangkan segala-galanya. Menerangkan segala-galanya. Baik soal ibadah maupun segala-galanya dalam urusan hidup kita. Tuan-tuan tolong sebut dekat saya satu perkara yang Allah Ta'ala tak sebut dalam Quran yang melibatkan urusan hidup kita. Saya tak mau 100, saya tak mau 50, saya tak mau 10. Saya yang urusan hidup kita yang Allah Ta'ala tak sebut dalam Quran. Tak ada. Daripada sekecil-kecil perkara dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi mengajar kita, sampailah ke sebesar-besar perkara. Soal kecil apa? Soal nak masuk tandah, Nabi ajar kita. Ada adab dia, ada akhlak dia, ada hukum dia. Nak buang najis, nak kencing berak, ada adab, ada hukum dia. Takkan ke ustaz, sampai nak masuk tandah, berak, kencing pun Islam ajar hukum. Nak kena kait dengan agama, nak kena kait dengan Allah Ta'ala. Ya. Kalau Islam tak tentukan hukum pada berak kencing, tuan-tuan jangan marah kalau ada orang masuk masjid I'tisam ni, dia kencing tempat imam. Jangan marahlah, dia kencing, nak terkencing nak buat macam mana? Kita nak kata begitu. Ni dia masuk dia lompat atas meja ni, dia berak. Kita nak marah, tak payah marah. Sebab apa? Islam tak tentukan hukum kat dia.
Maka kita hak mengaji, kita memahami soal kencing berak pun Islam tentukan hukum. Takkanlah benda kecil begini Islam kan tentukan hukum. Soal yang besar, soal yang menguruskan ekonomi, mentadbir manusia, menguruskan diplomasi antara sebuah negara dengan sebuah negara. Islam tak payah ambil tahu, Islam serah pada orang-orang fasik, pada orang munafik saja yang uruskan. Pelik. Ke akal kita boleh terima? Saya tak apa ustaz, bab nak makan baca doa, suruh anak sulung baca doa, bab nak berak kencing saya hafal doa, tapi dalam soal nak mentadbir negara Islam tak payah ambil tahulah. Pelik akal. Rasa macam tak masuk tuan-tuan sekalian. Saya mudah ya kalau orang kata begitu, bola tanggung kat saya lah. Orang kata tak sesuai. Ustaz buka elok, kalau betul Nabi mentadbir negara, zaman Nabi padan lah, sesuai lah, zaman lah tak boleh. Ni kerut dai-dai ni nak marah kita. Saya mudah ya kalau engkau cakap begitu, maknanya istilah mulut lidah yang mudah kita faham, engkau dah downgrade Allah Ta'ala sama level dengan manusia. Engkau downgrade Allah Ta'ala tu, engkau meletakkan Allah tidak pada tempatnya. Allah sama dengan manusia, maknanya apa? Allah Ta'ala tak tahu. Allah Ta'ala hanya tahu, rupanya hukum yang Nabi mentadbir Madinah itu hanya sesuai zaman Nabi. Allah Ta'ala tak tahu rupanya hukum itu tak sesuai rupanya 2013. Maknanya Allah Ta'ala tak tahu macam kita. Siapa tahu apa nak berlaku esok? Siapa tahu? Siapa boleh jamin apa nak berlaku esok? Jangan kata esok, apa yang nak berlaku lepas Isyak, siapa tahu? Kita tak tahu kan? Anak bini buat apa di rumah? Siapa datang rumah kita? Anak dara kita siapa bawa keluar? Kita tak tahu tuan-tuan. Sebab apa? Itu manusia yang terbatas dari sudut pemahaman dan pengetahuan dia. Kalaulah sifat tidak mengetahui itu juga ada pada Allah Ta'ala, maka apa beza Allah Ta'ala dengan manusia? Maka oleh sebab itu tak boleh kita meletakkan Allah Ta'ala sama level dengan manusia. Kalau Allah Ta'ala kita sebut Allah Ta'ala tak tahu rupanya hukum yang Nabi buat zaman dia sesuai dengan zaman kita, maknanya kita dah letakkan level Allah Ta'ala sama dengan manusia. Sebab itu kita kena memahami Islam dengan tepat. Mudah saya nak bawa kepahaman Islam yang tepat. Saya mengungkap kata-kata seorang ulama yang bernama Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna, hafizahullahu ta'ala anhu. Siapa Imam Syed Hasan Al-Banna? Imam Syed Hasan Al-Banna manusia yang terawal mempelopori kebangkitan rakyat untuk mengembalikan semula khilafah Islamiyah, sistem pentadbiran dan pemerintahan Islam. Kenapa saya sebut begitu? Kalau kita mengaji buka dalam kitab sirah, di zaman Nabi SAW, waktu Nabi berhijrah ke Madinah, sekalipun Madinah pada ketika itu boleh terkesan dengan tamadun dan peradaban dunia yang ada pada ketika itu. Rom, Parsi dah memiliki tamadun yang hebat. Dah ada binaan-binaan, dah ada sistem pentadbiran. Sepatutnya nak mudah akal Nabi, tak payah Nabi nak pening-pening cari acuan-acuan lain, ambil acuan yang ada pada tamadun dan peradaban Rom dan Parsi, dua kuasa besar dunia waktu tu. Tetapi kenapa Nabi tak ambil acuan daripada tamadun Rom dan Parsi? Yang Nabi ambil adalah acuan daripada Allah. Sibghatallah, ni ayat Quran dalam surah Al-Baqarah. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Allah Ta'ala kata, ni acuan aku ni. Ni acuan aku. Allah Ta'ala tahu akan ada di kalangan hambanya sengaja nak mengambil acuan selain daripada acuan Allah. Allah Ta'ala tanya direct, wa man ahsanu minallahi sibghah. Acuan siapakah yang lebih baik daripada acuan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala tahu lah. Cakap berbuih pun pada puak-puak ni, suruh ikut cara Islam, tak saya nak ikut juga. Nak ambil macam-macam cara.
Nak ambil sekular punya cara, nak ambil sosialis punya cara, nak ambil kapitalis punya cara, seolah-olah itu yang lebih ideal kepada manusia yang bermacam-macam bilang bangsa dan agama. Jawab depan Allah Ta'ala, mudah ya. Kalau ikut Nabi, Nabi boleh ambil cara begitu. Nabi boleh ambil apa yang ada pada Rom, Nabi boleh ambil apa yang ada di Parsi, Nabi boleh ambil apa yang ada pada masyarakat Arab Jahiliyah. Nabi boleh ambil daripada golongan-golongan Yahudi yang menjadi penduduk dah di Madinah pada ketika itu. Nabi boleh ambil. Tapi kenapa Nabi mengambil sibrah, acuan daripada Allah? Nabi tak ambil acuan daripada manusia-manusia ini. Kerana itu ajaran daripada Allah. Nabi mewujudkan sistem pemerintahan mengikut cara Islam, mengikut acuan Allah. Nabi wafat disambung oleh para sahabat. Sahabat terus mampu memimpin, disambung oleh para tabi'in, disambung oleh para tabi'in, sehinggalah sampai kepada para ulama, sehingga jatuhnya khilafah Islamiyah Osmaniyah Turki 1924. Waktu itulah jatuh sistem pemerintahan Islam. Bila jatuh 1924 itulah tuan-tuan sekalian, di tangan seorang bapa sekularisme, Mustafa Kamal Atatürk laknatullah. Hari ini tuan-tuan sekalian kita tengok bagaimana lepas daripada jatuh khilafah Islamiyah Osmaniyah ni, yang bangkit meniupkan roh kepada anak-anak muda bangkit berjihad, yang bangkit untuk memberikan kefahaman kepada masyarakat umat Islam, kepentingan untuk memahami Islam, jangan menjuzuk-juzukkan Islam. Antaranya ialah Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna. Maka Imam Syahid Hasan Al-Banna mendefinisikan Islam kepada kita supaya kita mudah faham Islam dalam konteks yang benar. Dia menyebutkan Al-Islam nizamus syamil yatanawalu mazahirul hayati jami'a, fahuwa daulah wa watan, au hukumah wa ummah, wa huwa khulqun wa quwwah, au rahmatun wa adalah, wa huwa saqafatun wa qanun, wa ilmun wa qada, wa huwa maddatun wa sarwah, au kasbun wa ghina, wa huwa jihadun wa da'wah, au jaisyun wa fikrah, kama huwa aqidatun sadiqah wa ibadatun sahihah sawa'un bisawa'in. Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna sebut Islam itu adalah satu nizam yang syumul, satu sistem hidup yang syumul, yatanawalu mazahirul hayati jami'ah, yang merangkumi segala urusan hidup. Itu Islam. Ayat saya baca dalam surah An-Nahl ayat 89 tadi, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in, dan sesungguhnya kami, yakni Allah Taala, menurunkan Alkitab, yakni Al-Quran. Tujuannya apa? Tibyanan likulli syai'in, menerangkan segala-galanya. Maka Imam Syekh Hasan Al-Banna kata, al-Islam nizamus syamil yatanawalu mazahirul hayati jami'ah. Islam itu adalah satu sistem yang syumul, yang merangkumi urusan hidup manusia seluruhnya. Apa dia? Fahuwa daulah wa watan. Islam itu ialah melibatkan persoalan negara dan kerakyatan. Islam itu hukumah wa ummah, membahaskan persoalan kerajaan, pemerintahan dan ummah. Islam itu wahwa khulqun au quwwah. Islam itu juga boleh definisikan sebagai akhlak dan juga kekuatan. Islam itu au rahmatun wa adalah. Islam itulah rahmat dan keadilan. Wahwa saqafatun wa qanun. Islam itu adalah peradaban, adalah dan juga perundangan. Islam itu adalah keilmuan dan kehakiman. Islam itu adalah maddatun wa sarwah, bentuk-bentuk material dan kekayaan. Islam itu adalah usaha dan juga kekayaan hasil mahsul negara. Islam itu adalah jihad dan dakwah. Islam itu jugalah ketenteraan dan fikrah. Seperti mana kita memahami huwa aqidatun sadiqah, kita pahami Islam itu akidah yang benar, wa ibadatun sahihah, dan ibadah yang sahih. Maka kesemuanya itulah memahami skop pengertian Islam yang sebenar, mencakupi belaka Islam itu. Maka Islam ni dia tak boleh kita nak samakan dengan agama lain, tuan-tuan. Kita kena faham begitu.
Kerana agama lain membataskan pemahaman agamanya ialah hubungan ketuhanan antara penganutnya dengan Tuhannya. Tuan-tuan boleh cek orang yang buat tesis, kaji tentang agama Hindu, agama Buddha, yang membahaskan maksud kata agama pada sisi mereka ialah membataskan hubungan antara seorang penganut agama itu dengan Tuhannya. Setakat tu, full stop. Beza dengan Islam. Islam itu tak boleh kita kata Islam tu semayang. Saya bahas dah tadi kan. Tak padan kita kata Islam itu puasa sahaja. Tak padan kita kata Islam itu zakat dan haji. Sebab tu saya berani sebut, kalau kita buka dalam Quran 6,666 ayat itu, berapa ayat yang Allah Ta'ala cerita pasal direct, pasal sembahyang, puasa, zakat dan haji. Melainkan 6,000 ayat lagi Allah Ta'ala bahaskan tentang urusan hidup kita. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala rakam dalam Quran. Antara ayat yang nak sebutnya bagaimana banyaknya perbahasan berhubung dengan persoalan hidup manusia. Antaranya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Ayat ni kita dengar sama. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu melaksanakan hukum qisas. Apa makna hukum qisas? Yakni hukum jenayah, orang bunuh dibalas hukum bunuh. Itu hukum qisas. Tangan kena potong, dibalas dengan potong balik tangan. Telinga kena potong balik telinga orang, potong telinga kita. Itu hukum qisas, hukum jenayah. Dah hukum jenayah saja kalau Allah cerita dalam Quran, dah Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ayat semua kita baca. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Perkataan kutiba tu Allah Ta'ala bawa serupa je, tapi kita boleh terima kutiba siyam ni, tak boleh terima kutiba alaikumul qisas ni. Ni orang kita pelik. Ayat tu perkataan kutiba. Kutiba ni makna dia wajib. Kita rasa berdosa tinggal sembahyang. Musafir rasa berdosa nak tinggal puasa, rasa berdosa. Duduk di hospital, doktor lah nasihat, tak boleh, pakcik kena buka puasa. Tak buka puasa ni pakcik, pendek kata tak makan ubat, petang ni ya umur pakcik. Tak boleh, tak mau nak buka puasa. Padahal Allah Ta'ala sebut dah dalam Quran, wa in kuntum marda aw ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhar. Jika sekiranya kamu musafir, jika sekiranya kamu sakit, ataupun kamu musafir yang terpaksa menyebabkan kamu berbuka puasa, bukalah, Allah Ta'ala sebut, fa'iddatum min ayamin ukhar, ganti hari lain, tak ada masalah. Tapi tak boleh kita bunyi kata puasa, tinggal mati hidup balik, tak tinggal puasa kita. Sayang ke puasa. Padahal perkataan puasa tu Allah Ta'ala sebut kutiba. Yang ayat qisas tu juga Allah Ta'ala sebut perkataan kutiba. Kenapa kita boleh terima ayat puasa, kita tolak ayat qisas? Ni tolong tanya puak-puak tu. Puak-puak mana? Lepas mayang tu tanya saya. Dia pun tak boleh terima. Padahal perkataan yang sama Allah Ta'ala bawa datang. Mana penasihat-penasihat agama cakap benda apa ayat ni? Cerita apa benda ayat ni? Kalau kamu boleh terima esok lusa nak masuk puasa, kamu kena terima hukum qisas. Kalau kamu menolak hukum qisas, tak payah puasa Ramadan ni. Tu dia ustaz, ni fatwa baru pula. Saya bukan buat keluar fatwa, nak bagi kepahaman. Kalau kita boleh tolak perkataan kutiba pada qisas, tolaklah perkataan kutiba pada puasa. Kalau kita boleh terima perkataan kutiba pada siam, pada puasa, kita wajib menerima kutiba pada perkataan hukum qisas. Itu contoh dia. Allah Ta'ala juga membawa perkataan kutiba. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Berhubung dengan pembahagian harta pusaka.
Diwajibkan, kamu diwajibkan apabila salah seorang dari kalangan kamu hampir mati, jika ia meninggalkan harta, hendaklah ia membuat wasiat kepada untuk ibu bapa, kaum kerabat dengan cara yang baik menurut peraturan agama, iaitu mengikut pembahagian harta faraid. Perkataan kutiba Allah Ta'ala guna. Hari ini berapa ramai tak jadi macam tu. Tuan-tuan, jangan main-main. Allah yarham Tan Sri P. Ramlee sebut dah benda ni. Keluarga Ismit Ulam Raja ni jadi dia. Sungguh. Anak hak sulung dapat seorang, anak nombor 2 hak sulung dapat seorang berapa juta pound sterling. Aku dapat rumah macam muzium nak runtuh 2-3 hari. Ni. Rupanya orang dulu dah faham agama lebih daripada kita. Maka samalah juga Allah Ta'ala juga menggunakan perkataan kutiba ni. Ni saya bahas kutiba. Kutiba qisas, kutiba siyam, kutiba hukum faraid tadi. Yang keempat Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul khital. Diwajibkan kepada kamu berperang, yakni berjihad. Diwajibkan perang. Wa huwa kurhul lakum. Kadang-kadang perang ni sesuatu yang kamu benci, Allah Ta'ala kata. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang benda yang kamu benci tak baik bagi kamu. Kadang-kadang benda yang kamu suka, kadang-kadang benda yang tak baik, sesuatu yang baik bagi kamu. Kadang-kadang benda yang kamu benci, sesuatu yang baik bagi kamu. Kadang-kadang benda yang kamu suka, sesuatu yang tak baik bagi kamu. Tuan, jangan. Benda dah berlaku, pengalaman kita macam-macam dah. Kita zaman-zaman bujang, Allah benci sungguh tengok budak perempuan tu. Alih-alih jadi bini kita, jangan main-main. Benci itu kadang-kadang bawa kebaikan pada kita. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Wajib kepada kamu berperang walaupun kamu tak suka perang ni, kamu benci. Jadi huru-hara, jadi tungging-tunggang, terbalik semua, jadi macam-macam. Kamu benci. Tapi kamu kena ingat, ansa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang benda yang kamu benci, sesuatu yang baik bagi kamu. Umat Islam di Syria habis rayuh rendah tengkar, tuan-tuan. Bergaduh, Dr. Yusof Qaradawi keluar dalam web rasmi dia. Fatwa yang terkini, isu Syria adalah isu umat Islam sejakat. Bahkan mereka yang memerangi umat Islam Syria, termasuklah di kalangan Syiah Iran, mereka itu bukan Islam langsung. Mereka tidak ada kaitan dengan Islam, bahkan diisytiharkan sebagai kafir. Dr. Yusof Qaradawi sebut begitu. Allah Ustaz, malu dekat orang-orang kafir. Bergaduh ya kita. Memanglah tak ada semua, siapa pun suka. Tapi percaturan Allah Ta'ala buat begitu, kita kena yakin suatu hari nanti akan ada sesuatu yang cukup baik. Siapa suka? Tanya rakyat Mesir. Siapa nak revolusi Mesir berlaku suatu ketika dahulu? Akhirnya dengan benda yang tak suka, mengorbankan hampir ribuan rakyat Mesir, Allah Ta'ala anugerahkan Dr. Muhammad Mursi sebagai Presiden Mesir, Republik Arab Mesir yang baru, yang membawa Islam, yang membawa acuan Islam, yang membawa pendekatan Islam dalam pentadbiran Mesir, yang telah diperintah kerajaan mengikut kerajaan di peringkat ataupun kaedah beraja, dan selepas daripada itu makan puluhan tahun hidup dalam keadaan tak ada langsung elemen-elemen Islam dimasukkan. Begitu juga apa yang berlaku di Turki, tuan-tuan. Mustafa Kamal Atatürk pernah berucap, dia kata tidak akan ada elemen Islam akan menyesat masuk di dalam Turki. Bahkan tidak akan ada elemen Islam yang akan masuk di istana Ankara di Istanbul. Dengan bangganya dia berusaha memasukkan Turki dalam Eropah, menukar sistem Turki kepada sistem demokrasi yang dibanggakan oleh Barat. Dengan izin Allah Ta'ala, dengan sistem demokrasi itulah kerajaan sekularisme jatuh pada ketika itu. Naiklah mereka yang nak bawa elemen Islam.
khairun nisa, wanita first lady. Turki memecahkan tradisi puluhan ribuan tahun masuk ke istana Ankara dengan memakai tudung. Laungan azan yang dihapuskan. Anak-anak pelajar mahasiswa yang nak masuk ke universiti kena buang tudung. Akhirnya dibawa masuk balik elemen-elemen Islam dalam Turki. Yang hari ini kita tengok bagaimana keluar pula golongan-golongan pro-sekular yang berdemonstrasi menuntut supaya kerajaan yang ada turun. Mereka menaikkan semula gambar-gambar Mustafa Kamal Atatürk yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dialah yang menyebabkan hampir sebahagian besar umat Islam rosak dari sudut pemahaman Islamnya, beriman Islam dengan sebahagian, kufur dan menolak Islam sebahagiannya. Ini punca yang datang daripada Mustafa Kamal Atatürk. Tuan-tuan, sebab apa tuan-tuan? Sebab benda yang kita tengok Allah Ta'ala buat percaturan ini supaya kita tengok inilah ketentuan Allah. Cuma sebagai umat Islam, walaupun kita nampak kita marah ke Syiah, tak marah ke Syiah. Kita marah pada puak-puak sekular. Kita marah pada puak-puak kafir Israel yang bunuh umat Islam di Palestin. Tetapi dalam bentuk muhasabahnya kepada diri kita sendiri, kita kena melihat ketentuan itu, berlakunya perkara itu berpuncanya daripada kita. Ustaz ni dahlah baru pertama kali datang, kata kami buat silap pula. Dengar perhabis tak habis. Kita nak syarah di luar, nak syarah depan kedutaan Syria, kita nak mengamuk depan kedutaan Syria, memang kita kata Bashar Assad dan pemimpin-pemimpin Syiah yang bersekongkol dengan Bashar Assad, memang kita isytihar perang. Tak apa. Tapi dalam kelompok kita, dalam masjid rumah Allah, kita kena membaca hadis Nabi yang kesalahan ini sebenarnya berpunca daripada umat Islam. Ustaz, ni kali pertama, kali terakhir kali panggil Ustaz. Marah ke saya. Tuan-tuan, Nabi sebut yushikul umam. An Thauban radhiyallahu ta'ala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azan. Yushikul umam an tada'al akalatu ila qas'atiha. Kita berhenti azan sekejap. Kemudian tersambung hadis, kita perhabis insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala shalah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Allah asmahu. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, saya membaca hadis Sauban radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah bersabda, yushikul umam an tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun ya Rasulullah wa min qillati nahnu yawma izin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal antum yawma izin katsir. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sail. Wa la yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabbata minkum. Wa la yakhzifanna Allahu ala qulubikum al-wahn. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahn. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya wa karahiyatul maut. Daripada Sauban radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda, aku bimbang akan sampai kepada manusia itu, kepada umat Islam, apabila bangsa-bangsa seluruh dunia datang mengerumuni kamu seumpama orang yang lapar datang mengerumuni makanan yang dipenuhi di dalam hidangan. Maknanya Nabi sebut benda yang dia khawatir. Khawatir Nabi ialah bila sampai suatu masa bangsa-bangsa seluruh dunia akan datang masuk buat apa saja kepada dunia Islam, melakukan penyelewengan, melakukan kezaliman, melakukan penindasan, melakukan segala-galanya. Seumpama orang yang lapar datang mengerumuni makanan yang penuh dalam talam. Maka sahabat nak dapat kepastian daripada Nabi, adakah sebab kita sedikit? Adakah sebab umat Islam sedikit, orang berani buat ikut suka, orang nak bunuh, orang nak tindas, orang nak laku zalim, orang nak buat apa-apa? Adakah sebab umat Islam sikit? Orang nak hina agama Allah, orang nak hina Nabi, tiap-tiap hari Facebook orang hina Nabi. Adakah sebab belakang mereka ni ramai menyebabkan mereka berani hina Nabi, umat Islam sikit? Sebab mereka ramai kah? Dan dia beza dengan zaman Nabi. Zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tercatat dalam peperangan Badar Al-Kubra, kita tahu belaka. Bilangan sahabat 313 orang yang dipimpin oleh baginda Rasulullah berdepan dengan ketumbukan tentera Quraisy 3 kali ganda mencecah 1000 orang. Ikut hukum akal kita, maknanya Nabi dengan sahabat serah tengkok nak kena bunuh lah jawab dia. Hukum akal kita. Sebab apa? Mustahil seorang berdepan dengan 3 kali ganda. Lalu tuan-tuan sekalian,
Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada sahabat dan kepada Nabi walaupun bilangan yang kecil. Maka sahabat tanya Nabi, adakah sebab kita sikit yang menyebabkan golongan musuh Allah melakukan bermacam-macam kepada umat Islam? Nabi kata, bal antum yauma izin kasir walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail. Nabi kata, tak, kamu ramai. Tapi ramai kamu, Nabi kata, ghusaun ka ghusa'is sail, seumpama buih-buih di lautan. Maknanya apa? Maknanya kalau ombak tolak buih ke kanan, kananlah buih pergi. Ombak tolak buih ke kiri, kirilah buih pergi. Dia tak mampu nak buat apa-apa. Macam itulah keadaan umat Islam di akhir zaman. Yang menakutkan kita apabila Nabi SAW sebut wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabbata minkum. Allah Ta'ala cabut, wala yanzi'annallah, Allah Ta'ala cabut daripada hati-hati musuh Allah rasa gerun kepada umat Islam. Allah Ta'ala cabut. Wala yakhzifannallah, Allah Ta'ala campak pula dalam hati-hati umat Islam sebuah penyakit. Ada penyakit pula ustaz ni. Tadi kata kami cari pasal, ni kata kami ada penyakit pula. Bukan saya sebut, ni hadis Nabi. Allah Ta'ala campak dalam hati setiap umat Islam satu penyakit, nama dia al-wahnu. Sahabat bertanya Nabi, apakah wahnu ya Rasulullah? Apa dia penyakit wahn itu? Nabi kata, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit cintakan dunia dan takutkan mati. Penyakit cintakan dunia. Dengan dunialah kita sanggup yabi'u dinahu bi'aradim minad dunia. Dengan dunialah, habuan dunia yang sikit, kita sanggup untuk menjual agama. Berapa ramai umat Islam yang tak peduli dosa, pahala, halal, haram sebab dunia. Salahkah kita untuk merebut dunia? Tak salah tuan-tuan, tak salah. Carilah. Tidak ada nas Nabi larang untuk kita cari dunia. Carilah dunia. Tapi jangan sampai dunia duduk dalam hati manusia. Penyakit ni Nabi kata melanda umat Islam. Waktu umat Islam dibunuh di Syria, sebahagian besar umat Islam dalam negara kita tuan-tuan duk seronok. Kemarin ke 2 hari lepas saya tak ingat, duk buat rancangan blockbuster apa bala, meraikan artis-artis yang menang berlakon. Allah, saya kata, kenapalah tak ada rasa sensitif sikit berhubung apa yang berlaku pada umat Islam Syria. Duk seronok tak habis-habis tuan-tuan. Apalah. Duk seronok menyanyi keluar geger pakai la ilaha illallah. Dah masing-masing nak buat macam red carpet macam di Hollywood. Dah semua orang datang pakai pakaian, semua nak interview siapa mereka fashion baju, baju ni harga dia berapa, semua pakai. Semua jenis pakai, hak jenis tak cukup baju semua ni, tak cukup kain. Kalau pakai skirt bawah lutut, bukan nak kata boleh, boleh gagah lah. Ni skirt atas lutut. Oh, orang muda faham. Skirt tu atas lutut, tonggak ke atas pun nampak, tonggak tungging ke belakang pun nampak. Nak ceritanya tuan-tuan. Dalam keadaan umat Islam macam tu. Kenapa? Penyakit hubbud dunia. Penyakit cintakan dunia. Yang kedua, wa karahiyatul maut. Penyakit takutkan mati. Tuan-tuan pandanglah kiri kanan kita. Tengok batch-batch yang satu batch dengan kita, satu umur dengan kita. Dah lama dah tak ada tuan-tuan. Kita Allah Ta'ala beri peluang lagi. Saya tanya tuan-tuan, siapa yang tuan-tuan kenal, bukan dengar cerita, kenal orang yang memang sampai umur 100 tahun umur dia? Barangkali seorang dua yang kenal. Kebanyakannya sampai umur 70, 80 lebih tu ekstra. Dunia ni kita akan tinggal.
Maka Nabi sebut itulah gambaran penyakit yang melanda kepada umat Islam, menyebabkan umat Islam akhirnya menjadi golongan-golongan yang telah Allah Ta'ala buat menjadi fitnah, sehingga orang bukan Islam, orang musuh-musuh Allah, golongan-golongan musuh Allah sanggup dan berani melakukan apa saja kepada umat Islam. Ditambahkan lagi dengan kejahilan umat Islam yang tidak memahami Islam yang sebenar, seperti mana yang saya bahas daripada awal hampir sejam ni tuan-tuan sekalian. Maka oleh sebab itu kesimpulan yang saya boleh bawa, marilah tuan-tuan sekalian sama-sama kita berusaha menambahkan ilmu dan meningkatkan kefahaman kita. Itu ya cara dia. Berusaha menambahkan ilmu dan meningkatkan kefahaman kita tentang Islam, yang insya-Allah ilmu dan kefahaman kita tentang Islam akan menjadikan kita golongan-golongan yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya pandai reka, ustaz ni pandai-pandai sebut orang mulia. Tak, bukan saya sebut. Allah Taala rakam dalam Al-Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan beberapa darjat kepada orang-orang yang Allah berikan ilmu kepada mereka. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, sikit yang saya sampaikan pada tuan-tuan pada malam ini memberi manfaat pada diri sendiri dan pada tuan-tuan sekalian. Saya mohon maaf banyak-banyak. Saya pun tidak berhajat untuk meneruskan lagi. Maklumlah kali pertama tak boleh bawa gear sampai gear 5 selalu. Baru ni baru gear 3 tuan-tuan. Ada 2 gear lagi. Dia gear 4 tak masuk lagi, gear 5 tak masuk lagi. InsyaAllah ada peluang kita akan bertemu semula. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhir, saya dah mohon izin dengan jawatan kuasa masjid sebentar tadi. Saya rasa terpanggil untuk membantu ada 2 orang pelajar yang bertemu dengan saya. Seorang pelajar di Kolej Islam Antarabangsa di Gombak, seorang lagi di hujung tahun ni akan melanjutkan ke pelajaran ke Jordan. Dua-dua orang Kelantan datang dengan kertas kerja, dengan profil, minta saya tolong bantu mereka untuk sambung pelajaran. Rata cerok saya pergi tuan-tuan, kuliah maghrib, tengah hari tadi Zohor di syarikat MIDF, saya juga buat kutipan semangat untuk pelajar-pelajar ni. Jadi insya-Allah kalau tuan-tuan nak juga sama-sama bantu, insya-Allah kita pakat-pakat bagi sumbangan lepas ni. Zakat pun tak apa kerana mereka belajar. Kerana yang saya faham dan saya ingat 2 perkara. Yang pertama, mudah-mudahan sumbangan kita itu menjadi saham kita pada hari akhirat. Yang keduanya, mudah-mudahan pelajar-pelajar ini bukan budak-budak tak cerdik, yang boleh pergi ke Jordan, SPM dia cantik, yang duk belajar di kolej ni tak kurang 3.5 semua dia duk dapat tiap-tiap kali semester. Cuma sangkut dengan susah mak bapak. Saya belajar di Mesir, teringat kawan-kawan susah. Mak hantar RM100 sebulan. Kesian, kita kata kat kawan-kawan, tak apalah, hang duduk ya di rumah ni, tak payah bayar sewa, tak payah duk bayar makan, makanlah apa yang kami nak makan, guna duit tu abang beli kitab ya. Susah, budak cerdik. Hafal kamus ni tuan-tuan, tebal-tebal ni, Arab ni cair macam air terjun jatuh. Tapi susah. Maka dengan perkara itu saya terpanggil untuk sama-sama kita bantu. InsyaAllah saya akan sampaikan sendiri dengan tangan pada kedua-dua pelajar ini. Mudah-mudahan ia mampu memberikan saham kita pada hari akhir. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.